Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Osman Zaini, Tuan Guru Besar, yang berbahagia, Cikgu Hasbi bin Anceh, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Simunjan, pengurusi ataupun YDP MGB Daerah Simunjan, Cikgu Wan Abdullah, para pengetua, para guru besar, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Daerah Simunjan, sahabat-sahabat guru-guru, sahabat-sahabat AKP, tuan-tuan, puan-puan yang dapat bersama kita pada malam ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu kafatan 'alan nas basiran wa naziran wa hadiyan wa sirajan munira. Wassalawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam sambutan Hari Guru peringkat daerah Simunjan. Rasanya tidak terlewat untuk saya mengucapkan kepada rakan-rakan guru selamat Hari Guru, selamat menjulang pendidikan di Sarawak, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua segala amalan, segala usaha akan diberkati oleh Allah. Alhamdulillah juga pada malam ini dapat berkongsi apa yang disebut tadi sebagai pengisian sedikit pengisian ya insya-Allah panjang mudah-mudahan buat talian kita macam ada gangguan panik tu macam mudah-mudahan sampai ke ujung macam ada gangguan internet tadi mudah-mudahanlah diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala program kita, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasihlah di atas jemputan pihak PD khususnya yang berbahagia Cikgu Hasbi selaku Ketua Pegawai Pendidikan Daerah. Seperti mana yang kita sama-sama maklum, tajuk untuk kita bincangkan walaupun mungkin tidak secara khusus saya highlightkan, iaitu guru penggerak rumah sejahtera dan juga Fatanah. Baik. Bila kita sebut berkenaan dengan guru seperti yang disebut tadilah, seperti yang dikatakan oleh yang berbahagia tadi, maknanya kita adalah merupakan satu entiti, satu profession yang menyangkut anak-anak yang banyak insya-Allah secara khusus dan secara formal kita adalah merupakan profession yang bertugas ataupun diamanahkan untuk membawa anak-anak kita berada di jalan yang betul dan menghindarkan mereka di jalan yang salah, untuk menunjuk mereka menjadi insan-insan yang kamil, insan-insan yang muslih, insan-insan yang baik, yang berjaya cemerlang di dunia dan di akhirat. Itu adalah merupakan garapan kalau kita nak sebut dalam tajuk pada hari ini apa yang dikatakan sebagai nama tadi iaitu masyarakat yang sejahtera, umat yang sejahtera. Dan sudah semestinya umat yang sejahtera itu adalah umat yang mempunyai peradaban yang mulia, yang mempunyai sahsiah yang indah ataupun budaya yang baik dan mempunyai kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Itu yang kalau kita nak simpulkan kita sebut sebagai ummah sejahtera, ummah yang selamat, ummah yang bahagia, ummah yang cemerlang, dan ditambah lagi umat yang bijaksana, umat yang berilmu. Jadi itu yang kita jadikan sebagai satu mercu kita nak bina anak-anak kita untuk menjurus mereka membentuk seperti mana kita sebut tadi masyarakat yang seperti mana yang kita idamkan. Dan sudah semestinya bila kita sebut guru sebagai penggerak,
maka tidak ada lain jawapannya adalah kita lah. Walaupun orang kata guru-guru itu hanya beberapa peratus saja bersama dengan pelajar, kan? Kita sama-sama faham lah berapa peratus yang kita dapat bersama dengan pelajar, tetapi 75%, setengahnya kajian mengatakan 75% pelajar itu berada di luar, berada bersama keluarga, bersama masyarakat yang lain, tetapi bersama kita hanya sekejap saja. Kalau kita fikirkan sedikitlah, terutama yang macam sekolah rendah yang berasinan diam di rumah masing-masing, yang harian di sekolah, memangnya ada di sekolah lama. Jadi itulah menjadi cabaran kita. Macam ni kita nak menjadikan anak-anak yang hanya sempat beberapa jam bersama kita tu, kemudian walaupun mereka balik di rumah, walaupun mereka bertemu dengan kawan-kawan, hidup biasa dalam masyarakat, mereka masih bertahan, masih mempunyai nilai-nilai yang telah dibentuk oleh guru-guru di sekolah. Kerana guru-guru adalah merupakan orang yang secara formal mendidik anak-anak. Kalau kita nak katakan ibu bapa, mungkin ada ibu bapa yang menjurus kepada pendidikan. Mungkin nasihat-nasihat biasa yang adalah, tetapi dalam arti kata pendidikan yang sebenar, memang gurulah masih menjadi satu entiti yang dipercayai, yang diharapkan. Bahkan mak bapak pun mengharapkan anak-anak mereka pandai di tangan guru-guru. Anak-anak mereka akan berjaya di tangan guru-guru. Itu yang kita amat faham. Jadi sebelum kita nak pergi jauh, saya suka nak membawa bila disebut kita tu lebih-lebih lagi lah sesi tazkirah. Bila disebut tentang masyarakat sejahtera tu, saya suka nak membawa kita kepada yang kita sebut sebagai asas pembinaan tamadun manusia tu, yang diutuskan Nabi SAW. Pun kita nangga bila Nabi diutuskan, kan kita sama-sama faham ayat yang pertama turun kepada Rasulullah ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut turun kepada Nabi SAW, ayat yang pertama yang menekankan tentang ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang telah menjadikan manusia daripada seketul daging, seketul darah. Allamal insan allazi 'allama bil qalam. Tuhan yang telah mengajar manusia dengan kalam. Kita bila disebut kalam untuk orang belajar bahasa Arab, pena untuk kita menulis. Maknanya ada kaitan dengan dunia pendidikan. Yang mengajar manusia dengan qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia apa yang manusia sik tahu. Kita anggap macam ni ayat yang Allah turunkan di awal-awal, yang menjadi asas kepada tamadun Islam. Tamadun Islam diasaskan oleh ilmu. Tamadun Islam diasaskan oleh seorang guru, murabbi yang agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ingat kembali di zaman diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tajuk kita ke arah macam ya, kalau kita fikirkan Nabi diutuskan dalam keadaan masyarakat Arab, dalam keadaan mempunyai sahsiah, mempunyai tamadun yang begitu mundur berbanding dengan tamadun Rom dan Parsi. Dan macam ni juga kita nangga dalam tamadun-tamadun manusia tu, tamadun yang terbina adalah kerana tamadun tadi mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Kelebihan tertentu maksudnya adanya mempunyai geografi yang strategik, berada di muara sungai, mempunyai hasil mahsul yang begitu indah, begitu mahal, seperti emas, seperti arang batu dan sebagainya. Tetapi kalau kita fikirkan Islam lahir di tengah kota batu, tuan-tuan. Di tengah kota batu yang kalau kita fikirkan, melihat kepada faktor geografinya, manusia akan datang ke tanah Arab. Maksudnya ke Mekah akan didatang oleh manusia. Tetapi dengan turunnya ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat tadi allamal insana ma lam ya'lam, Nabi yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala terus melaksanakan tugasnya. Akhirnya masyarakat Arab dapat dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masyarakat yang hidupnya ganas, hidupnya tidak bertamadun, hidupnya menjadi orang panggil kasar. Jadi bila datangnya Islam telah mengangkat
yang kita sebut sebagai tamadun Islam tadi telah diangkat dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai asas yang saya nak sebut. Mungkin kita nangga ayat tajuk kita tadi masyarakat sejahtera tu, kita kena melihat apa peranan yang telah dimainkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita nangga mungkin kita sebut guru sebagai penggerak. Nabi tadi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai guru kepada guru ummah Islam ini, tuan-tuan, apa yang telah Nabi lakukan? Cuba kita dengarlah di awal-awal, selalu kita dengar sejarah bermula sedikit dengan 6 orang, bermula isteri, kemudian Sayyidina Ali, bertambah sedikit-sedikit Sayyidina Abu Bakar, bertambah, tuan-tuan, dan mereka telah mengadakan satu diskusi, mengadakan satu tempat untuk pendidikan yang selalu kita dengar sebagai di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan kita nanggap pembinaan awal, asas pendidikan Islam, dapat wahyu, Nabi diberi wahyu oleh Allah sebagai seorang yang ummi, dididik oleh Allah SWT, diberi ilham oleh Allah SWT. Kemudian Nabi telah mengambil tindakan, menggerakkan masyarakat, lalu Nabi membentuk, dibentuknya, iaitu institusinya adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka disialah kita nangga, macam ni Nabi telah berusaha untuk merubah masyarakat Arab. Masya Allah, tuan-tuan, mungkin kita nangga anak-anak kita kena itulah, masyarakat kita kena itulah. Mungkin nak kita katakan macam masyarakat jahiliah, mungkin keterlaluan, tuan-tuan. Tetapi ciri-ciri yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah, saya rasa tuan-tuan bersetuju dengan saya. Apa yang ada di dalam masyarakat jahiliah itu telah ada dalam masyarakat kita. Bahkan di sekolah kita pun ada elemen-elemen, unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur yang tidak bagus dalam masyarakat, benda-benda yang terlarang, benda-benda yang sepatutnya dipolah oleh anak-anak kita. Pun kita nangga bibit-bibit nilai-nilai yang ada di zaman jahiliah dulu ada dalam kalangan sekolah kita, tuan-tuan. Minta maaf lah, ada sebuah sekolah, saya sebut secara umum, minta maaf, artinya bukan nak mendedahkan aib lah. Ada seorang pengetua pernah beritahu saya, di Sarawak tu lah, sekolah di Sarawak tu lah, betapa kita rasa gerun, tuan-tuan, gerun. Sehingga kan, wallahualam, pengetua tadi sumber yang didapatinya macam ni, sebutlah sumber ni yang dapat, tapi secara umumnya sebut, yang kata Ustaz, nambiak kami itu, na'udzubillah, tuan-tuan, saya sebut sebagai mudah-mudahan benda tu sebagai satu kata orang menjadi betapa gerunnya kita dengan perkembangan yang berlaku. Yang kata oleh kerana pergaulan sosial, anak-anak di sekolah tu boleh dikatakan, katanya ramai anak-anak perempuan yang telah rosak. Sama-sama kita fahamlah, boleh sebut detail juga, tuan-tuan. Ramai anak-anak perempuan yang telah rosak. Bayangkan, tuan, rosakkan apa? Banyaklah perkara-perkara yang berlaku dengan pergaulan bebasnya, dengan permainan-permainan, benda-benda yang tidak eloknya di sekolah-sekolah, tuan-tuan. Dan pernah berlaku di sebuah sekolah, masya-Allah, tu kita menyebut banyak sebenarnya benda-benda berlaku di luar lagi banyak, tapi kita nak sebut ada juga berlaku di sekolah. Dia dengan handphonenya gambar dirinya, tuan-tuan, gambar diri. Bayangkan di sini perginya sifat malu anak-anak kita, ambilnya gambar dirinya pun, kemudian diberinya dengan teman lelakinya, kemudian teman lelaki yang na'udzubillah lah, biar agak kecil-kecil macam tu, tuan-tuan, yang si berakal macam tu, bila kawannya beri, baru tingkatan 2, bila dia berinya, tu lama juga berlaku lah. Kemudian disebarnya kepada sekolah, tuan-tuan. Berlaku di sekolah-sekolah kita. Anak-anak kita terlibat dengan salah laku macam tu, perkara-perkara yang kalau kita nak sebut, apa yang ditemu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dulu, tuan-tuan, di zaman jahiliah, mungkin kita nak kata semua pun mungkin keterlaluan, tetapi sedikit sebanyak apa yang dilalui oleh Nabi dulu, inilah yang berlaku di depan mata kita, tuan-tuan. Kita sebagai guru, bukan saja guru lah, bahkan AKP yang melengkapkan misi dan visi sekolah, bukan setakat guru, tetapi AKP juga membantu. Kita adalah satu pasukan untuk macam ni sekolah tadi dilihat dapat menjadikan anak-anak menjadi satu acuan. Anak-anak yang masuk ke sekolah bermula daripada tahun 1 sampai tahun 6, kemudian masuk ke sekolah tingkatan 1, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Macam ni kita boleh memastikan anak-anak tu tadi
masuknya sampai di Jahannam, yang mula si meninggalkan sembahyang, yang mula tahu erti tentang pantang larang, adab tata susila sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia, apatah lagi bila masuk ke sekolah menengah. Macam ni kita nak memastikan, tuan-tuan. Sebab ialah saya katakan tadi, kita ambil dulu apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita tu menganggap bahawa anak-anak tadi adalah orang-orang yang perlu kita didik. Anak-anak yang perlu kita bimbing. Dan kita faham mereka dengan kurangnya ilmu, mereka dengan kurangnya pengalaman, dengan dangkalnya pemikiran. Maklumlah anak-anak, tuan-tuan, yang sentiasa perlu dididik. Maka kita sebagai guru sentiasa melihat tugas kita ialah orang-orang ataupun sebagai yang kita sebut orang yang bertanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan manusia, khususnya anak-anak kita di sekolah tu. Mudah-mudahan mengambil semangat apa yang saya sebut tadi, macam ni Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah kan, kita mengajar dalam keadaan yang senang, tidak ada tekanan, insyaAllah, walaupun PDPR untuk menekan kita, tapi taklah seperti mana tekanan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kan? Namun kita dengar macam ni Nabi terpaksa berdakwah secara rahsia 3 tahun, kemudian 10 tahun secara terang-terangan. Bila dah terang-terangan, apa yang berlaku kepada Nabi SAW sehingga di pulau, sehingga tak ada makanan, sehingga terpaksa mencari akar-akar kayu, tumbuh-tumbuhan di padang pasir, tuan-tuan. Bayangkan, sebagai seorang guru, kalaulah kita anggap Nabi itu sebagai seorang guru, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW yang hatinya, nuraninya, kefahamannya telah diletakkan oleh Allah supaya membantu masyarakat, membentuk masyarakat, menjadikan masyarakat itu sebagai suatu masyarakat yang hidupnya adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebut itu dahulu, tuan-tuan. Maknanya kita tak ada lain lah. Untuk menguatkan kita, kita sandarkan segala usaha kita kepada usaha Nabi. Bila kita sandarkan kepada Nabi, maknanya kita tu ada rasa, Masya Allah, kita tu ada rasa kekuatan. Kekuatan yang bukan hanya melihat kepada kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata, tetapi bila kita sandarkan usaha kita, tanggungjawab kita kepada apa yang telah dijalankan oleh Nabi SAW, hati kita menjadi besar, tuan-tuan. Jiwa kita menjadi besar. Kerana kita ingin menjadi orang yang berjaya di dunia dan kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW bila kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Baru tadi tengah saya nunggu majlis kita buka tu tadi, start tadi, ada seorang sahabat yang saya kenal sebagai seorang abang, bekas pendidik agama. Sama-sama kita sedekahkan Fatihah, tuan-tuan. Cikgu Haji Adnan. Cikgu Abang Haji Adnan, kini itu berada di Mekah, telah meninggal dunia. Anda teringat tadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, tuan-tuan, sempena hari guru tu kita berdoa kepada rakan-rakan guru yang telah meninggal dunia, dan kita, tuan-tuan, kita tahu bila kita akan mengiringi rakan-rakan guru kita tu, dan insya-Allah bila kita telah tiada kelak, orang akan mendoakan kita. Berkat daripada kerja kita sambungkan kepada rantaian kerja-kerja Nabi SAW. Mudah-mudahan ada berkat menjadi amal-amal soleh kita, apa yang telah kita lakukan di dunia, tuan-tuan. Itu satu. Maknanya Nabi tadi telah melanjarankan sebagai guru dalam sebuah institusi pendidikan, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan kerja Nabi bukan hanya mendidik kepada sahabat-sahabat yang dekat saja, malah seluruh orang-orang Mekah, tentunya yang kita sebut tadi sebagai ummah itu. Macam ni Nabi mempunyai satu wawasan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, yang hidup aman damai, yang hidup saling berkasih sayang, yang hidup saling bersatu padu. Itu antara ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, saya ringkaskan sedikit, tuan-tuan. Bila Nabi SAW, mungkin minggu lepas, nak sambung sedikit dengan peranan guru, tuan-tuan. Okey, bila Mekah telah diusahakan oleh Nabi untuk membentuk masyarakat sejahtera selama 13 tahun, tapi si berjaya. Okey, kata. Okey ke?
Dengar ke Ustaz? Cikgu dengar ke? Dengar Ustaz. Teruskan Ustaz. Okey, sedang berada. Okey, sihat. Nak nyebutnya tentang macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan masyarakat Mekah itu sebagai masyarakat sejahtera. Oleh kerana masyarakat Mekah si berjaya, tuan-tuan. Nak itulah yang disebut Allahu nafsan illa wus'aha. Kita jadikan ayat tu sebagai perangsang kita supaya kita si putus asa. Kita hanya berusaha. Mungkin kita si mampu, Allah si membebankan dengan kita apa yang kita si mampu. Tapi usaha dulu. Kami orang langgar ayat tu, tuan-tuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha tu menjadi satu escapism untuk kita. Kita si berdaya, kita si mampu. Kadang-kadang kita letakkan sebagai satu ayat yang untuk escapism kita. Tetapi sebenarnya ayat itu ialah untuk kita digalakkan berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha dulu bersungguh-sungguh. Seperti mana Rasulullah telah berusaha bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Tetapi si berjaya kerana ditakdirkan masyarakat Mekah belum menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu antara lain ilmu kita nak gambarkan kita di sekolah, tuan-tuan. Kita dah cuba berbagai-bagai kaedah, kita dah buat berbagai-bagai usaha, tapi belum lagi berjaya untuk menjadikan mungkin anak didik kita secara keseluruhannya belum berjaya. Okey, macamnya kita mungkin berpuas hati sebab macam Nabi tadi lah, dah berusaha bersungguh-sungguh dah, kan, sampai bermati-matian, sampai orang kata saya ada lagi saya ada alasan untuk kita nak katakan bahawa kita telah kita nak kata kita tu si mampu melakukan, dah berusaha bersungguh-sungguh sehingga menerima pelbagai ancaman dan sehinggakan untuk dibunuh. Saya nak sebut bila Nabi si berjaya, itu saya nak tunjukkan dengan contoh sebelum saya nak pergi kepada ayat-ayat yang kita nak ambil sebagai pegangan kita ummah sejahtera itulah. Bila berlaku Mekah tidak si berjaya, Nabi telah mendapat satu petunjuk bahawa mungkin Islam itu akan berkembang. Mungkin Islam itu akan berkembang di satu tempat yang lain. Di sialah berlaku penjajahan Aqabah, tuan-tuan. Berlaku penjajahan Aqabah yang pertama, berlaku penjajahan Aqabah yang kedua. Kebetulan kita tu masih di awal hijrah, tahun 10, masih 10 Muharram itu, tuan-tuan. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi telah menghantar, tu yang saya nak sebut, tuan-tuan. Nabi telah menghantar seorang sahabat, mungkin kita tu gurulah, yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, untuk pergi ke Madinah. Bayangkan di Madinah dah ada sebahagiannya Muslim, atas sebab ayat tadi wa'allamal insana ma lam ya'lam, maka hendaklah mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. Nabi telah menghantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair tu mungkin saya nak cerita malam tu lah. Akhirnya ada saya cerita di Desa Ilmu, tuan-tuan. Seorang mungkin kita nak kaitkan kita dengan guru, seorang yang mempunyai kriteria sebagai seorang guru. Seorang yang mempunyai ability, competence sebagai seorang guru. Dihantar oleh Nabi untuk mengajar orang-orang Madinah. Pergi ke Madinah, mengajar orang Madinah, bertemu dengan orang Madinah. Bayangkan kita, tuan-tuan, kita mengajar ambil tahun 1. Kita mengajar ambil tahun 6. Paling-paling pun katakanlah ambil tahun 6 tu ada nakal sikit. Anak-anak tahun 6 nakal. Macam ni je nakalnya, tuan-tuan. Ataupun kita bertemu ambil tahun 1 sampai ke tingkatan 5. Macam ni je nakal anak-anak yang kita temu, tuan-tuan. Tetapi Mus'ab bin Umair pergi seorang diri, tuan-tuan. Oleh kerana ada juga yang dah Muslim yang telah memeluk Islam di Madinah. Dia pergi, tuan-tuan, berbekalkan semangat yang telah disuruh oleh Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, dengan semangat seorang guru pergi ke Madinah mengajar orang-orang Madinah. Dipendekkan ceritanya, lebih kurang setahun, tuan-tuan. Setahun je dia ngajar. Bila dia ngajar setahun, macam adalah rakan-rakan guru kita, tuan-tuan. Saya ingat ada rakan-rakan guru yang bercerita yang ngajar di kampung-kampung lah. Ada orang kampung umur 40 belajar ngaji. Alhamdulillah juga ada orang kampung bila nangga ustaz-ustaz kita masa kosong dia numpang, ustaz boleh tak ngajar kami ngaji, ustaz? Dan yang seronoknya ialah orang-orang yang umur 40 tahun tu bila belajar ngaji, cepatnya belajar ngaji tu. Dia ngajar ngaji aja. Tetapi tugas Mus'ab bin Umair tadi ialah pergi ke Madinah untuk mengajak mereka kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai dalam lebih kurang setahun, tuan-tuan, bila Nabi berhijrah, bau kita nangga macam ni nak, tala'al badru alaina
Orang datang berduyun-duyun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, kita nak sebutlah Mus'ab bin Umair telah mengajar seluruh penduduk Madinah dan akhirnya penduduk Madinah berjaya diajarnya, tuan-tuan. Itulah mungkin kita nak nyebut tentang masyarakat umat sejahtera tadi dengan karakter seorang guru yang betul-betul kompeten, yang betul-betul bersemangat walaupun seorang diri berdepan dengan kabilah-kabilah ditemu tu, tuan-tuan, masya-Allah. Tetapi dengan semangat yang telah dibekalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan misi dan visi, iaitu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah berjaya membawa Islam tadi, membawa masyarakat tadi, disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Saya sebut tu, tuan-tuan, kerana kalau kita nak kaitkan dengan masyarakat tadilah, macam ni tugas guru penggerak tu, menggerakkan ummah sejahtera tu, perlu kepada guru yang macam ni. Perlu kepada sifat-sifat guru yang macam ni, tuan-tuan. Perlu kepada kaedah-kaedah guru yang macam ni. Itu yang cuba saya nak malam tu lah bersedikit, bolehlah, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menyentuh diri kita sebagai seorang guru. Bukan saja guru pendidikan Islam, tuan-tuan, dan yang saya faham, semua kita dah faham benda lah. Baik kita mengajar bahasa Malaysia, baiknya kita mengajar geografi, baiknya kita mengajar sejarah. Kita kena ada satu semangat, bukan setakat nyuruh sidaknya pandai apa yang kita ajar, tetapi ialah kita nak mendidik anak-anak tu supaya anak-anak tu mempunyai jati diri, mempunyai karakter, mempunyai peribadi yang mulia. Itulah yang boleh kita sentuh, tuan-tuan, waktu kita mengajar, bukan setakat konten pendidikan ataupun yang kita sebut sebagai kurikulum yang kita ajar tadi semata-mata. Sebab ialah ada istilah yang kita sebut nilai merentas kurikulum. Banyak lagi lah yang kita selalu sebut-sebut, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita ingin pelajar-pelajar yang cemerlang di sudut akademik, tetapi dalam masa yang sama dengan sengaja kita merancang macam ni anak-anak tu tadi, bukan setakat berjaya dalam akademik, tetapi mempunyai sifat-sifat, mempunyai nilai-nilai yang baik dalam kehidupan mereka. Baik, tuan-tuan. Saya nak ambil beberapa untuk kita jadikan sebagai motivasi kita sebagai guru, guru yang penggerak tadi, tuan-tuan. Cuba kita nanggap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan, itulah sebenarnya penguat internal motivation kita. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bayangkan, tuan-tuan, ayat ini Allah sebut hendaklah kamu menjadi umat. Kita itulah mungkin kita sebut guru sebagai penggerak tadi. Allah sebut hendaklah kamu menjadi umat. Kalau kita nak detailkan gurulah kita, sebab si ada orang lain. Mun disebut guru tu memang kerjanya ialah menyeru kepada kebaikan, dan kerjanya juga ialah mencegah anak-anak daripada menjadi seorang yang nakal, menjadi seorang yang kita sebut tadi ialah seorang yang rosak akhlaknya dan sebagainya. Jadi Allah kata pastikan kamu menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Mudah-mudahan itulah kerja kita, tuan-tuan. Walaupun siapa, walaupun apa yang kita ajar di sekolah, tetap kita menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, supaya kita silejut, tuan-tuan. Itulah kerja guru. Dan disebut oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maknanya kita sebagai guru tu, hati kita bila nangga dan biak je, aku nak jadikannya tu biak yang baik. Dalam hati kita ajak guru jangan biak tu pincang sikit, olahnya sikit bagus sikit, terus hati kita berkata, aku nak bimbingnya tu ke jalan yang lurus, ke jalan yang betul untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia dan sebagainya. Baik, yang pertama, tuan-tuan, saya ambil beberapa ayat. Kemudian satu ayat lagi, tuan-tuan, nak menekankan supaya kita tetap bersemangat menjadi seorang guru yang sentiasa menggerakkan masyarakat ummah ini. Tafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Saya selalu baca ayat itu, tuan-tuan, untuk menjadi pegangan saya pun, dan mudah-mudahan kita bersama. Allah pesan, bayangkan, Allah pesan dalam keadaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan berperang. Bayangkan, dalam keadaan berperang, Allah kata jangan semua pergi berperang. Tu dalam keadaan perang tu, apatah lagi dalam sejahtera ataupun
hanya setakat COVID tu tuan-tuan. Tengah berperang tuan-tuan. Tengah musuh datang menyerang, ada senjata terbang, ada senjata nak ngagak kita, rumah kita nak dibunuh orang dan sebagainya. Dalam keadaan macam ni pun Allah berpesan kepada umat kita tu, manusia tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hendaklah satu ada di antara kamu dia tafaqahu fid din. Hendaklah ada dalam kalangan kamu yang memperdalamkan ilmu. Maknanya orang yang tetap menjalankan apa yang kita sebut PDP tu, ilmu yang mengajar dan ilmu mendidik tu tetap ada. Jangan semua gagu nak pergi berperang tu. Betapa Allah nak beri gambaran dalam keadaan perang lagi sedemikian. Apatah lagi dalam keadaan yang kita aman damai macam tu. Mesti jangan ada orang kita tu mempunyai satu perasaan leju tuan. Fed up dengan dunia pendidikan tu. Langsung dah mikir, siapa dia atur kita lagi dunia pendidikan tu. Walaupun apa berlaku tuan-tuan, kita nak ngambil hak kita dengan Allah SWT. Sibuk kita nangga mun akhir-akhirnya tangga aja apa yang perlu kita buat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah pesan tadi, tetap ada orang yang belajar ilmu, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tetap ada orang yang mendidik masyarakat, memberi peringatan kepada masyarakat. Dengan ilmu yang nyada tadi, tetap mendidik masyarakat. Yang Allah sebut mudahkan menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Maknanya kita guru tu memang tajuk tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maknanya orang yang menuntut ilmu, orang yang ngajar ilmu, jangan kita ngata ilmu agama ajalah, sejauhnya. Termasuklah ilmu akli tadi. Guru kita mengajar matematik, guru kita mengajar sains. Tapi saya terkesan tuan-tuan, saya alang-alang saya takut lupa nak nyebut. Saya dipesankan oleh seorang kira guru saya lah, nakib saya dulu, dah meninggalnya, seorang Profesor Madya daripada Kelantan tuan-tuan, dalam usrah-usrah, dalam selalu nyebutnya macam tu katanya. Jangan tunggu kita ngajak agama ajak kita nak ngajak biar kepada kebaikan katanya. Macam tuan guru besar kita nak seorang yang boleh, yang mahir berpuisi contohnya lah. Jadi kita berpuisi dalam erti kata terus mengaitkan dengan ketuhanan. Nak contohnya lah, kita mengajar geografi, kaitkan dengan apa tanggungjawab kita menjaga alam sekitar, menjaga lestari alam dan sebagainya. Maknanya ada tempat kita kaitkan, kita mengajar matematik. Walaupun kita memang mengajar ikut syllabus lah, tapi sempat dalam merentas kurikulum tadi, mengajar nilai-nilai yang merentas kurikulum tadi, sempat kita sebut, sebab ialah bila kita menjadi seorang yang bijak, matematik, jangan kita menipu orang. Nak contohnya lah, dikaitkan dengan jangan menipu, hendaklah dikaitkan kita menjadi orang yang cemerlang, cerdik, mengira. Mungkin dikaitkan dengan apa, jangan melakukan penipuan dalam timbangan. Banyak kita nak, kata orang, dengan sengajanya kita mesti memikirkan apa yang kita ajar tadi dalam satu kelas, mesti sekali-sekali kita sebutkan supaya dia akan ingat tuan-tuan, dia akan ingat. Bukan setakat kita ngajar ilmu khusus yang kita ajar, tetapi dia akan ingat, oh cikgu tu walaupun yang ajar BM, saya selalu sebut tu sebagai contoh tuan-tuan. Saya pun dulu diajar oleh seorang guru BM, tapi guru BM tu lah yang ngajak saya sembahyang, yang ngajak saya berjalan-jalan, masuk waktu sembahyang. Masya Allah tuan-tuan. Naelah saya sebut tadi elemen-elemen macam tu. Guru-guru yang sentiasa waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hatinya sentiasa nak mengajak pelajar untuk kebaikan dan sentiasa sensitif melihat pelajar-pelajar melakukan kejahatan. Maka semua kita macam tu. Baiknya kita AKP tuan-tuan. AKP boleh kan? Banyak yang AKP tu boleh berjasa kepada anak-anak sebab Nambiak tu selalu nak minta cok, pun ada cok lagi di sekolah lah. Tuan guru besar masih pakai cok di sekolah. Saya dah nak minta marker, pergi ke bilik guru, pergi ke pejabat, pergi ke office kan. Mungkin bila pergi ke ke pentadbiran, bertemu dengan kakak-kakak, kerani-kerani. Maknanya semua kita boleh memberi nasihat. Bila nangga anak-anak bajunya si betul, kita betulkan. Bayangkan seorang kerani bila nangga anak-anak pergi, tak maklumlah sekolah rendah tuan-tuan. Saya nak sebut, selalu saya sebut tuan-tuan, di Semunjan itulah kebetulan saya kelakar di Semunjan tu tuan-tuan. Saya pernah buat satu program, saya peluk seorang anak di Semunjan tu lah. Saya peluk seorang anak yang tadi darjah 5, bajunya berbau lesin tuan-tuan. Baju berbau lesin, Masya Allah. Bila ditanya diam dengan neneknya, bila ditanya lagi, nenek bayangkan, entah-entah dicuci kasih bajunya, seluarnya.
Nak macam tu bukan hanya guru-guru yang prihatin. Bahkan kakak-kakak, kerani-kerani di sekolah, AKP, sekali-sekala anak-anak tu berjalan, tegurkannya. Sekali anak-anak tu berjalan, mungkin kita ada lebih nak setengah. Lambirnya, beri sikit makanan dengannya. Masya Allah tuan-tuan, pendidikan-pendidikan di luar kelas tu dengan khemah dan budi bicara yang penuh dengan kemuliaan, penuh kasih sayang tu. Sebenarnya, sekolah tadi bukan setakat bilik kuliah, bukan setakat bilik darjah untuk mendidik anak-anak. Tetapi sebenarnya, semua kita di sekolah tadi adalah merupakan mata rantai untuk menjadikan anak-anak itu tadi sebagai anak-anak yang mulia, anak-anak yang berakhlak baik, anak-anak yang ada keterampilan, anak-anak yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Masya Allah tuan-tuan, anak tu lah bila disebut, sebab saya pernah kita sebut itu sebab kita merangkumi yang tertinggi dan yang di bawah, minta maaf lah walaupun di segi Allah SWT saya adalah mandang mendengar, tapi saya nak sebut aja pernah sekali tuan-tuan ada anugerah kepada sekolah Cemerlang tu lah, sekolah agama Cemerlang. Kebetulan saya beri tazkirah tuan-tuan, saya nak sebut Masya Allah sebab ya Allah sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada orang mengajak ke jalan Allah tu dalam keadaan satu saf. Oleh kerana dalam keadaan satu saf tadi tuan-tuan, bersatu padu, mereka umpama satu bangunan yang kukuh. Maknanya tuan-tuan, Allah bayangkan kita tu umpama satu bangunan. Sebab ya saya sebut sekolah yang cemerlang, minta maaf lah, untuk saya belumlah pernah ada pengalaman jadi guru besar, jadi pengetua. Tapi andaian saya, sekolah yang cemerlang tadi, kita anggap sebuah bangunan ya, bukan hanya sekolah yang cemerlang kerana atapnya. Faham-fahamlah dengan pimpinan-pimpinan yang besar, dengan tiangnya, dengan dindingnya. Tetapi sekolah tadi tidak akan menjadi sekolah yang lengkap kalau tidak ada tandas, tuan-tuan. Bangunan tidak akan lengkap kalau tidak ada tandas. Bangunan tadi tidak akan lengkap kalau tidak adanya tangga. Siapa yang jadi tandas? Masya Allah. Bahkan sebutlah sekecil mana peranan tadi pun, asalkannya adalah pelengkap kepada sebuah rumah ya. Jangan sekali-kali kita memperkecilkan usahanya. Untuk kita kelakar dalam anak-anak mungkin mendengar juga lah semua. Kita tu sebagai pentadbir, kita tu sebagai orang dewasa tuan-tuan, kita tu adalah umpama sebuah bangunan. Maka jangan anggap kita dapat cemerlang kerana kita semata-mata. Jangan kita pandang rendah pada yang menjadi peranannya sebagai tangga, peranannya sebagai tandas. Semua kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Macam kita sebut tadi lah, kerani-kerani, kakak-kakak di bilik pentadbiran pun boleh menegur anak-anak, boleh membimbing anak-anak, ngatur tali lehernya, kadang-kadang yang lebih bagus, sikat rambutnya, Masya Allah. Mun sekolah yang si kami dapat dipolah macam ni tuan-tuan. Sekolah yang penuh dengan kasih sayang. Bermula daripada guru besarnya sampai ke bawah tuan-tuan. Masya Allah. Itulah mun kita dapat nanggalah yang kita sebut tadi sebagai sebuah sekolah yang penuh penyayang. Umpama kata Allah SWT, Allah sangat suka kepada orang yang melaksanakan tugas yang mulia itu tadi dalam keadaan saf ka'annahum bunyanun marsus. Kita adalah sebuah bangunan yang saling hormat menghormati, saling bergandingan di antara satu sama lain, mudah-mudahan. Baik. Dan kemudian ialah saya ambil satu ayat lagi tuan-tuan wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya kamu meninggalkan di belakang kamu nanti zuriat-zuriat yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kita bercakap tentang masyarakat sejahtera tuan-tuan. Allah sebut wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa. Hendaklah kamu merasa takut jika kamu meninggalkan di belakang kamu zuriat-zuriat yang lemah. Jadi guru tu tuan-tuan, kita sebagai guru tu, kalau kita ingat ayat tu, kita yang ditujukan ayat tu, hendaklah kita merasa gentar dan takut dengan anak-anak zuriat yang kita tinggalkan. Mungkin kita siap menjalankan kerja kita dengan bersungguh-sungguh. Yakinlah kata Allah, adakah kamu tidak takut di belakang kamu nanti zuriat-zuriat ini adalah merupakan zuriat yang tidak sejahtera. Tidak sejahtera, yang macam kita sebut masyarakat yang tidak sejahtera tadilah akibat daripada yang kita sebut tadi, iaitu kita tidak berjaya melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Baik, saya terus kepada guru penggerak tu tuan-tuan. Macam ni guru yang dilihat sebagai penggerak ummah tu.
kami ambil dalam beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikaitkan juga dengan nilai-nilai nilai-nilai asas, diterjemahkan dalam bentuk kita melihat lebih kepada keguruan lah. Kita ambil secara umum dulu. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 yang selalu kita dengar, tuan-tuan. Cuba kita kaitkan dengan seorang guru. Sebab kita sebut tadi guru sebagai penggerak tu, ada contoh lain yang lebih mudah. Asasnya ambillah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itulah contoh guru penggerak. Mundak dia ni Nabi dapat menggerakkan 13 tahun, tuan-tuan. Kemudian 10 tahun di Madinah, akhirnya Madinah berjaya. Kemudian Nabi telah melahirkan sahabat-sahabat yang berjaya. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai guru penggerak tadi melihat sifat-sifat yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang selalu kita sebut, tuan-tuan, siddiq, benar. Kita tu selalunya bila disebut benar tu, hanya kita nanggah kelakar benar aja. Bercakap benar, jangan bohong, ya, selalu kita ingat, tuan-tuan. Tapi benar tu yang lebih umum, tuan-tuan. Mun kita sebagai guru yang unggul, mun kita tu bercita-cita menjadi seorang guru yang betul-betul kompeten, sama-sama kita, tuan-tuan. Saya pun macam ni juga lah. Kita sama-sama nak membina sifat kita macam ni. Pertama ialah pendidik tadi mestilah mempunyai benar dalam ucapan, benar dalam tindakan, benar dalam perbuatan. Kita nak menjadi menggerak umat tu, tuan-tuan, sama-sama lah, termasuk saya, tuan-tuan. Kita nak celupkan diri kita dengan benarnya dalam ucapan, benarnya dalam tindakan, benarnya dalam perbuatan. Macam ni kita nak mula, tuan-tuan. Jadi pilihan baju kita, pakaian kita, keterampilan kita kena benar, tuan-tuan. Saya melihatlah guru kinetok dengan guru baru, tuan-tuan, guru lama, tuan-tuan. Mungkin guru lama kita si pelik lah. Nya memang skema guru lah. Tapi dalam biak kita tu bila disebut guru, cik tahu lah mungkin sesuai dalam dunia kinetok lah. Pakaiannya cikgu, mungkin guru muda kita, guru besar muda kita lah. Cikgu Osman tu. Guru-guru kinetok, saya pun heran je lah. Penampilannya lain sedikit daripada kita dulu, lama-lama dulu lah. Seluarnya kelak ketat sampai ke ujung. Rambutnya kelak, wallahualam lah. Bagi saya, guru tu kena ada penampilan yang benar. Mungkin kita, penampilan kita ala-ala K-pop, ala-ala apa lagi kan, wallahualam. Mungkin berapa betul dalam kita mendidik anak-anak. Sebab anak kita tadi K-pop, ni istilah orang kata, kalau guru kencing berdiri, anak-anak kencing berlari. Munlah guru jadi K-pop, anak biak tu jadi ketop. Kita fikir-fikirlah. Apa lagi yang kita fikir? Mun guru tu rambut macam sengit sebelah, anak-anak rempek terus rambutnya. Mun kita, kalau saya rasa lah, maknanya guru-guru kita, sebab dulu kita nanggah guru-guru yang lebih senior daripada saya lah, pen terit, baiknya pukul 5, baiknya tengah malam berjalan, pen tetap ada di baju, tuan-tuan. Ya, guru-guru dulu, bajunya nampak, ada mirip-mirip yang pelik lah. Mu nak pakai baju ke sekolah, tentu baju pakai ngajar. Baju ke pasar lain, bahkan baju pakai ngajar lah pergi ke pasar, pergi ke kebun pun pakai baju juga. Ya, cikgu dulu lah. Tapi cikgu kena tu, nak tu lah. Mu dapat anak-anak muda yang jadi guru, perlu kita bukan setakat hanya untuk mencari pekerjaan sebagai pelampias sahaja semata-mata. Hendaklah kita minat dengan guru tadi dengan betul hati nurani kita, supaya kita memilih yang betul pada tindakan, betul pada percakapan, betul pada pakaian. Itu dari sudut siddiq tadi tu yang pertama. Yang kedua ialah dari sudut kata mesti di kota. Sebab ialah kita anak-anak, tuan-tuan, macam kita dengan anak-anak juga lah. Selalu orang sebut jangan sampai kita nampak berbulat dengan anak-anak kita. Waktu kita ngajar, jangan sampai kita dapat dilihat oleh anak-anak kita tu seorang guru yang suka bulat. Lebih-lebih lagi lah dalam PDP atau PDPR tu lah. Kena si dapat macam-macam lah alasan guru tadi, tuan-tuan. Mungkin kita dah ada alasan sebenar-benar si hal. Kan? Mungkin kita lah banyak beri alasan. Cuba kita fikirkan anak-anak, tuan-tuan. Sebab kita si bercakap benar. Sebab ialah yang kita sebut dalam bahasa kita mudahnya ialah kita tu mudah cikgu macam itulah kita. Macam ni ajak bahasa senangnya, tuan-tuan. Saya ada keberkatan. Kita nak mendidik anak-anak, kita pun mesti bersih. Kita nak mendidik hati-hati yang bersih, hati kita pun mesti menjadi hati yang bersih. Sebab ialah yang kita nak sebut tadi, jangan kita cikgu tu menjadi disebut sebagai orang pembulat, tuan-tuan. Mesti
kata mesti di kota. Macam wallahu alam lah, saya pernah sebut dulu lah, pernah satu sesi ceramah tuan-tuan, cikgu-cikgu yang pernah minta lah Allah ampunkan dosa mereka, tapi siklah kita dendam tuan-tuan, kita maafkan guru kita ajar anak-anak murid kita, dan kita pun maafkan guru kita. Saya teringat guru dulu mari nya janji dengan kita, sampai hari tu kita ingat janji asyik ditepati tuan-tuan. Jangan sampai anak-anak murid kita ingatnya benda, kita berjanji tapi kita asyik tepati. Sebab ialah bila kita sebut tadi, mesti benda yang dapat kita kotakan. Yang ketiga ialah sebagai seorang guru yang siddiq, mengakui kesilapan walaupun terpaksa mengorbankan ego kita. Berani kita mengakukan kesilapan. Sik salah tuan-tuan, sik menjadi aib kita dalam banyak-banyak kita ngira, maklumlah yang sedikit yang salah ditangga oleh anak-anak murid kita. Kita mengaku silap si hal. Si aib kita sebagai guru mengaku silap dalam satu benda yang kecil tuan-tuan. Mudah-mudahan silap kecil tadi yang kita akui akan mendidik anak-anak dalam perkara-perkara yang lebih besar. Suka menyalahi orang lain, menutup kesalahan sendiri bukanlah sifat yang siddiq tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya, amanah. Yang sempat saya sebutlah, mana-mana yang sempat tuan-tuan. Walaupun si panjang masa. Yang kedua ialah sifat amanah Nabi SAW. Macam ni kita nak kaitkan diri kita sebagai seorang guru. Selalunya kita ingat, tu sifat wajib Nabi. Tapi kalau kita nak kaitkan sebagai guru, boleh tuan-tuan. Kita sebagai guru, hendaklah membina sebagai seorang yang dipercayai. Kan? Mun orang kata, selepas doktor, guru lah yang paling dipercayai. Kan? Sebab guru tu begitu mulia. Doktor tu yang dipercaya kerana kepakarannya. Kan? Tapi guru, walaupun orang kata biasa-biasa aja, seorang guru tu bukan siapa-siapa tuan-tuan, bukan orang yang hebat seperti doktor, tapi guru menjadi orang yang paling dipercayai. Sebab peranannya, tanggungjawabnya dan kerjanya yang begitu mulia. Guru perlu dipercayai kerana tanggungjawabnya sangat besar dipikul oleh mereka. Anak-anak yang masih bersih perlukan didikan. Sebab ialah perlu amanah tuan-tuan. Sebab mendidik anak-anak tu bukanlah satu perkara yang bayangkan anak-anak yang masih belum anak-anak yang perlu diproses, anak-anak yang perlu dididik, diperbetulkan, dihantar kepada seorang guru. Kalaulah guru tadi bukan guru yang amanah tuan-tuan, apa yang akan berlaku kepada anak-anak? Sebabnya bila disebut macamnya, kita tu perlu menjadi seorang yang guru betul-betul amanah, kerana anak-anak tadi adalah merupakan kita sebut sebagai anak-anak yang masih bersih, perlukan didikan dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang anak-anak melakukan kesilapan di sekolah tuan-tuan, minta maaflah, saya pun pernah ada pengalaman. Kadang-kadang marah kita dengan anak-anak tuan-tuan. Kadang-kadang kita marah dengan bukan dengan rasa tanggungjawab, tapi lebih kepada nafsu kita, lebih dengan perasaan marah kita. Mudah-mudahan tidak berlaku sedemikian. Kerana yang kita sebut tadi, amanah kepada seorang guru itu begitu besar. Terlalu diberi kepercayaan oleh ibu bapa dan anak-anak. Seterusnya ialah beramanah sebagai hamba Allah, pekerja dan juga pendidik. Yang seterusnya ialah melaksanakan tugas yang telah diberikan. Saya teruskan. Baik. Yang ketiga ialah tabligh. Menyampaikan, tidak pernah merasa bosan dan jemu untuk menyampaikan ilmu. Saya bila ingat tuan-tuan, ada satu yang tadilah saya terbaca, berbincang, teringat cikgu-cikgu kini tu merajuk tuan-tuan. Kan? Pernah sih dengar cikgu merajuk. Dulu kita mungkin ada juga seorang dua cikgu tu, bila cikgu biak tu mula hal yang merajuk. Pergi ke bilik guru, minta pujuk nambihak. Jadi kalau kita fikirkan betul-betul lah, si ada istilah kita nak merajuk tuan-tuan. Mungkin kita ada kecil hati, mungkin kita ada rasa nambiak tersilap. Biasalah pada ya tuan-tuan, macam kita dengan anak-anak lah. Tapi si ada istilah kita merajuk. Mungkin kita merajuk tu, nya akan lari daripada sifat Nabi tadi tuan-tuan. Sebab jangan menjadi orang yang jemu menyampaikan kebaikan. Dalam kita menyampaikan kebaikan, mesti kita bertemu dengan halangan-halangan tuan-tuan. Halangan-halangan tadi jangan sampai menyebabkan kita jemu tuan-tuan. Jangan sampai kita merajuk dan sebagainya. Terus bila merajuk pergi ke bilik guru. Berjam-jam membiak sing agak, terus datang tuan-tuan. Mungkin si ada lagi berlaku daripada macam ni lah. Munada, sebab ada pernah disebut berlaku juga tuan-tuan. Dalam banyak-banyak ada juga cikgu tu merajuk kepada anak-anak murid dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya ialah sentiasa bersedia untuk menyampaikan ilmu.
walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun tuan-tuan kita sentiasa bersedia untuk menyampaikan ilmu. Dan juga ialah sentiasa bersedia dan turut merasa bertanggungjawab terhadap murid-murid untuk menyampaikan amar makruf dan nahi mungkar. Saya takut terlepas tuan-tuan. Saya ingat ada seorang beberapa kali lah buat program dengan guru. Ada dialog lah dengan guru-guru. Macam ni kita semasa di kelas. Saya nak nanya dengan guru-guru terutama di daerah Semenanjung tu lah, walaupun ada yang pernah saya jumpa. Macam tu tuan-tuan dalam keadaan kita menyampai itulah, dalam kita nak membina hubungan dengan anak-anak tu saya teringat apa yang kita buat ketika masuk kelas. Contohlah ketika masuk kelas lalu dikatakan bahawa anak-anak baca doa. Anak-anak baca doa kan. Sebab saya pernah amalkan juga benda tu tuan-tuan dan saya pernah beri input tu untuk guru-guru barangkali yang dah bolah bagus, tapi yang belum bolah boleh dikongsikan tuan-tuan. Selalunya kita bila masuk kelas anak membaca Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Skema yang biasa ialah anak-anak membaca doa daripada hari Isnin sampai hari Khamis. Saya kata dan saya cadangkan hari Jumaat tuan-tuan, contoh sehari dalam seminggu guru yang membacakan doa. Kan? Guru yang membacakan doa. Masuk dalam kelas, okey anak-anak, hari tu seminggu ustaz akan bacakan, cikgu akan bacakan doa untuk anak-anak. Lalu kita pun baca doa tuan-tuan. Karang sedikit doa. Anak tu lah. Saya dah coba tuan-tuan, baiknya dalam kursus kadang-kadang saya dah coba. Kalau kita doakan untuk anak-anak dengan hati yang penuh ikhlas tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya di hadapan aku sekarang tu ya Allah, anak-anak yang aku kasihi ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ya Allah, aku ingin melihat mereka berjaya ya Allah. Sesungguhnya ibu bapa mereka ya Allah, inginkan mereka berjaya ya Allah. Saya cadangkan kepada tuan-tuan, kalaulah dalam seminggu sekali kita berdoa untuk anak-anak ini tuan-tuan, insya-Allah anak-anak akan dapat merasa ya Allah, kalaulah doa tadi dibuat dalam keadaan yang penuh tulus ikhlas, anak-anak dapat melihat cara kita mendoakan mereka tuan-tuan, disebut nasihat-nasihat yang baik tadi yang telah kita atur, nasihat tadi tuan-tuan, insya-Allah saya rasa ada anak-anak yang akan terkesan hatinya tuan-tuan. Tak sabar-sabar menunggu kita masuk kelas. Kerana kita adalah seorang guru yang penuh dengan kasih sayang. Kerana kita adalah guru yang betul-betul ikhlas dalam menyampaikan pendidikan yang kita sebut tabligh tadi tuan-tuan. Penuh dengan emosi kasih sayang sebagai seorang guru. Sebab saya teringat hadis Nabi SAW, antara dua sifat yang penting untuk kita sebagai seorang ayah ataupun kita sebagai seorang guru, pertama ialah satu sifat kasih sayang. Kena tinggi sifat kasih sayang kita tuan-tuan. Yang kedua ialah sifat sabar. Dalam mendidik tu pentingnya sifat sabar. Jangan mudah kita melatih, jangan mudah kita merajuk, jangan senang kita nak yang kita sebut tadi sebagai putus asa dalam kita menyampaikan tabligh tadi. Okey, itu tabligh tuan-tuan fatanah. Itu sifat Nabi tuan-tuan yang dalam kita sebut tadi tajuk tadi nak mencari ataupun nak membentuk masyarakat ataupun ummah yang fatanah. Fatanah itu adalah sifat Nabi SAW, sifat wajib bagi Nabi. Sudah semestinya seorang guru adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Macam mana kita nak mengisi kosongan? Anak-anak itu adalah kata orang tempat yang takungan air tuan-tuan. Kalau kita sebut anak-anak yang dahagakan ilmu tu, didikan tu, ia umpama satu tempat yang takungan tempat yang menakung air, mangkuk ke, cawan ke. Macam ni kita nak mengisi takungan tadi, kalau kita sendiri isi ada air tuan-tuan. Macam ialah umpama ibaratnya, kita sebagai guru yang membawa air, membawa ilmu, yang akan mencurahkan, yang akan menuang dalam bekas-bekas tadi tuan-tuan. Macam ni mungkin kita tu adalah seorang yang tidak mempunyai ilmu. Kan? Maknanya sudah semestilah guru itu adalah seorang yang berilmu. Dalam berilmu, seorang guru tadi perlu bijaksana. Perlu bijaksana dalam menyampaikan dalam kaedah-kaedah untuk memberi kefahaman supaya anak-anak tu lebih mudah faham dan sebagainya. Mesti ada kebijaksanaan. Sentiasa bijaksana dalam menjalankan tugas. Itu perlu kita sebagai guru yang penggerak tadi, sebab kita akan bertemu situasi yang berbeza-beza. Anak-anak yang berbeza-beza. Saya tonton si panjang pengalaman saya di sekolah. Saya pernah mengajar 1B. Kalau di SMKPJ dulu lah tuan-tuan. Saya mengajar juga 1F, 1G. Jadi
jurang, mungkin kita sebut aras lah. So, guru dah biasalah benda tu. Aras dan biak tu berbeza. Satu A, satu B, jauh bezanya dengan yang kita sebut sebagai satu F, satu. Masalah di sialah perlu kepada kebijaksanaan yang kita sebut tadi, fatanah tadi tuan-tuan. Sebab arasnya berbeza, mungkin pendekatan kita berbeza, cara kita untuk membentuk mereka, memujuk mereka berbeza tuan-tuan. Baik, saya nak beri contoh, ada satu tuan-tuan, Masya Allah. Saya rasa saya pernah hilang sabar menjadi seorang guru tuan-tuan. Tapi saya nanggan dan biak tu saya adalah memusuhi saya tuan-tuan. Duduk dalam kelas, seorang madah dengan saya, Ustaz, ada student kita, saya ngajarnya daripada sekatan 1 sampai dekatan 2. Masuk dekatan 3, saya asyik ngajar lagi. Nak tu tadi, biak tu tadi, gurunya madah dengan saya waktu yang bertugas dalam kelas. Sementara nunggu exam yang bekal, nampak bekal lah. Bekal air lah. Yang dalam bekal air tu tadi, bukan air mineral, bukan air kosong. Yang dibekalnya adalah, minta maaf lah, istilahnya, minuman keras lah, air si bagus lah. Allah apa jenis apa saya si tahu. Sementara nunggu exam tentunya minum air. Minum air tadi, air yang senang ceritanya. Jadi bila dipadah dengan saya tuan-tuan, saya dah mengajarnya daripada dekatan 1 sampai dekatan 2, dekatan 3 saya asyik ngajar. Yang minum arak dekatan 3 dalam kelas. Tanpa rasa ragu tuan-tuan. Tak sebenar-benar si pernah. Itulah antara seorang yang pernah saya tampar tuan-tuan. Si sebenarnya tangan saya nampar dan biak tadi menampar dalam arti kata air mata diimpun nilai tuan-tuan. Bayangkan keadaan macam tu kita dengan anak-anak yang kita ajar, yang kita sayang, yang kita ingin mereka menjadi anak yang baik, tiba-tiba melakukan satu kesalahan yang kita rasa Masya Allah, kesalahan yang begitu tinggi tuan-tuan, minum arak dalam kelas. Jadi itulah perlu kepada kebijaksanaan. Bila ditampar tadi tuan-tuan, saya sik melepasnya macam meja. Saya tunggahnya balik, saya nasihatnya balik. Alhamdulillah. Dia pun menangis di depan, saya adanya dendam tuan-tuan ni. Sampai ke, saya nunggu-nunggu je ada kasih mak bapak datang, ngagak saya tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ada tuan-tuannya pun faham sebagai seorang anak, dia tahu kita baik dengannya tuan-tuan. Tapi oleh kerana macam mana kita juga lah, mudah melakukan kesalahan yang begitu dahsyat, mungkin sampai ke peringkat kita mengambil yang kita sebut sebagai azimah. Bukan lagi yang ringan-ringan ni, kita ambil ketegasan. Terpaksa nampak tuan-tuan ni, tapi yalah, mungkin kita nak sebut kena itu mungkin si bapa betul lah tindakan boleh. Mungkin kita nak fikir tentang punya salah laku, memang jadi salah laku lah. Bahkan saya sebut juga kepadanya di depannya, mun ustaz diambil salah laku tu terpaksa dibuang kerja kerana nak mendidik kita, saya dah hal lah. Banyak kerja lain yang boleh ustaz buat lah. Macam ni tuan-tuan kita tadi dalam arti kata minta maaf lah, mungkin ada kesilapan-kesilapan, tetapi kita sedang upaya menjadi orang yang fatanah, bijaksana dalam melakukan kerja kita. Kenapa? Karena yang kita sebut tadi lah, ingin nak membentuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masa dah sejam tuan-tuan ni, memang saya akan sempat lah. Banyak lagi saya nak sebut aja, saya baca aja guru penggerak kepada ummah sejahtera tu saya baca aja. Saya baca aja satu nilai-nilai lain yang perlu ada selain pada sifat Nabi tadi, takwa tuan-tuan. Apa maksud takwa? Orang yang bukan hanya ngajar untuk dapat gaji tuan-tuan, orang yang ngajar untuk dapat pahala. Ya perlu ada, bukan yang ustaz ajak tuan-tuan. Semua kita, baiknya kita ngajar apa? Kita ngajar matematik nak dapat pahala. Kita nak ngajar matematik akan dapat ganjaran syurga daripada Allah SWT. Ya takwa tuan-tuan. Yang kedua ialah guru kena memiliki ilmu. Kan? Maknanya kita sebagai guru tu, walaupun kita kata kita dah ada ilmu, iktisas, tapi kita kena sentiasa membaca, sentiasa melihat kaedah-kaedah pendekatan-pendekatan, terutamanya dalam dunia yang baru tu tuan-tuan. Banyak benda yang perlu kita upgradekan diri kita sebagai guru yang kompetent supaya pelajar tak jemu dan kita dapat menyampaikan ilmu kita dengan penuh efisien dan sebagainya. Yang ketiga ialah guru yang menggerak itu ialah guru yang penuh tanggungjawab. Guru yang sentiasa tidak lupa dengan tanggungjawab sebagai guru tuan-tuan. Kan mana kita takkan lupa kita sebut tanggungjawab kita sebagai guru. Yang seterusnya ialah sentiasa meletakkan diri kita ikhlas tuan-tuan. Saya nak sebut tu kerana banyak kalau kita dapat meletakkan ikhlas, insya-Allah, kerana yang kita nak bina masyarakat tadi, daripada ikhlaslah yang akan memberi keberkatan kepada masyarakat yang kita nak bina, umat anak yang
kita nak bina. Kalau kita ikhlas, insya-Allah Allah akan sampaikan, mudah-mudahan akan sampailah keikhlasan itu kepada anak-anak kita. Kemudian ialah cinta dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bukan kita jadi guru, kita anggap tu sebagai satu, saya ada kerja lain lah. Minta maaf lah, mudah-mudahan saya adalah macam ni. Kita jadi guru, memang kita minat nak jadi guru. Kan? Maknanya macam kira tu. Bila iklan bulan 7 ya, kami nak jadi guru tuan-tuan. Mana kita diletakkan, terutama guru baru, kita sentiasa akur dengan apa yang diberi, apa yang kita minta, kita dah dapat, bersungguh-sungguhlah. Cintalah kita kepada pekerjaan yang kita minta tadi tu. Yang seterusnya ialah sabar. Ialah ilmu yang paling besar dalam guru tu tuan-tuan, banyakkan sabar. Yang terakhirnya ialah suka memaafkan. Kita sebagai guru bukan ajak anak murid kita, kita rasa anak murid kita tu sentiasa perlu minta maaf dengan kita, tetapi kita juga tuan-tuan menjadi seorang guru yang penuh berjiwa murni, sentiasa memaafkan pelajar kita. Kan? Sentiasa mendoakan pelajar kita. Dalam hati kita sentiasa inginkan, ya Allah, mintalah anak-anak yang aku ajar tu, ya Allah, akan menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan hidup selepas kita tuan-tuan, yang akan menjadi masyarakat selepas kita. Maka mereka akan menjadi orang yang kuat, sejahtera, bijaksana dengan apa yang telah kita usahakan pada hari itu, insya-Allah. Jadi minta maaflah dalam keadaan yang si bapa kemas tuan-tuan, mungkin sedikit sebanyak mana yang boleh kita ambil untuk kita jadikan pegangan. Hari guru, kita sentiasa diberi peringatan untuk diri kita pun supaya menjadi guru yang betul-betul guru yang betul-betul mempunyai kompetensi dalam bidang tugas kita, dan betul-betul kita berazam di tangan kita kelak akan ada pelajar-pelajar yang berjaya dengan ilmu kita, dengan usaha kita, dengan pendekatan kita yang si jemu-jemu, insya-Allah akan adalah masyarakat yang di belakang kita kelak akan menjadi buldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu masyarakat yang berjaya, yang sejahtera, yang fatanah, yang bijaksana, dan mereka itulah yang akan mengangkat umat yang pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf banyak-banyak, terutamanya Tuan PPD, Cikgu Hasbi bin Anceh, guru apa nama? Lupa saya, guru apa? Cikgu Osman, guru muda, apa nama? Guru Pewaris Negara. Guru Pewaris Negara, satu entiti, satu institusi yang mudah-mudahan mempunyai gelombang orang muda yang hebat, akan membawa guru kita lebih bertenaga, lebih bersemangat, dan macam juga YDP ataupun pengurusi MGB, Cikgu Wan Abdullah, dan semua guru, rakan-rakan guru, sama-samalah kita berganding bahu, berganding tangan, mengikhlaskan diri kita, mendidik anak-anak yang menjadi amalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.